Ketika meningkat dewasa, Abu Nawas membantu bapak saudaranya bekerja sebagai pembuat minyak wangi. Selepas tamat bekerja, dia sering ke masjid untuk menuntut pelbagai ilmu agama dan pengetahuan lain seperti syair, fiqh, dan hadis. Abu Nawas terkenal sebagai seorang murid yang cerdik, tajam akal, dan sangat bersemangat dalam menuntut ilmu. Pada suatu hari, Abu Nawas bertemu dengan Abu Usamah, seorang ahli sastera dan pujangga terkenal. Abu Usamah sangat terkesima dengan kebolehan Abu Nawas dalam mencipta syair, lalu mengajarnya pelbagai ilmu berkaitan kesusastraan. Sejak itu, Abu Nawas dikenali sebagai seorang yang jenaka tetapi bijaksana. Banyak kisah menarik tentang dirinya, dan salah satu yang paling terkenal ialah kisah Abu Nawas mencari neraka di siang hari. Pada waktu itu, Abu Nawas merupakan seorang staf penasihat kepada Khalifah Harun al-Rashid. Abu Nawas membawa lampu di tengah hari. Pada suatu tengah hari, Abu Nawas berjalan di sekitar kota Baghdad sambil membawa lampu minyak, menghayun-hayunkannya dan berhenti di setiap sudut rumah. Selepas itu, dia meneruskan perjalanan dengan lampu yang masih di tangannya. Perbuatannya mengejutkan penduduk Baghdad. Mereka kehairanan melihat seorang yang terkenal bijak berjalan di siang hari yang terang benderang sambil membawa lampu. Abu Nawas sudah gila, kata salah seorang penduduk Baghdad. Namun Abu Nawas tidak menghiraukan kata-kata mereka. Keesokan harinya dia melakukan perkara yang sama, malah lebih awal, masih membawa lampu minyak dan menoleh ke kiri dan ke kanan seolah-olah sedang mencari sesuatu. Akhirnya, beberapa orang memberanikan diri bertanya, "Wahai Abu Nawas, apakah yang kamu cari di siang hari sambil membawa lampu?" Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Aku sedang mencari neraka." Sejak itu, penduduk Baghdad semakin yakin bahwa Abu Nawas telah menjadi gila. Pada hari ketiga, apabila dia masih melakukan perkara yang sama, kesabaran mereka hilang. Di Baghdad, terdapat undang-undang yang melarang orang gila berkeliaran. Lalu Abu Nawas ditangkap dan dibawa ke istana. Musuh-musuh politik Khalifah Harun al-Rashid berasa gembira. Mereka berharap kelakuan Abu Nawas akan menjatuhkan kewibawaan Khalifah di hadapan Khalifah Harun al-Rashid. Dengan perasaan malu dan marah, jangan lupa subscribe, like, dan share untuk video selanjutnya. Pada suatu hari, Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Dengan wajah serius, Raja bertanya, "Wahai Abu Nawas, siapakah manusia paling bodoh di dunia ini?" Semua orang di istana terdiam. Mereka takut jika Abu Nawas tersalah jawab, pasti dia akan dihukum. Abu Nawas tersenyum tenang, lalu menjawab, "Tuanku, orang paling bodoh ialah orang yang memberi jawaban tanpa berfikir akibatnya." Raja tersentak lalu bertanya, "Apakah maksud kamu?" Abu Nawas menjawab, Jika hamba kata tuanku bodoh, hamba akan dihukum. Jika hamba kata hamba bodoh, itu juga tidak bijak. Maka orang bodoh ialah yang menjawab tanpa akal. Raja terdiam seketika. Kemudian Baginda ketawa besar. "Kamu memang bijak, wahai Abu Nawas. Pulanglah dengan selamat." Pengajaran. Bijak berkata lebih penting daripada bijak berilmu. Akal digunakan sebelum mulut berbicara. Jangan lupa subscribe, like, dan share supaya Anda tidak terlepas video-video menarik yang seterusnya. Kisah Abu Nawas dan jamuan percuma. Suatu hari, Raja mengadakan jamuan besar di istana. Semua orang dijemput kecuali Abu Nawas. Namun Abu Nawas tetap datang dengan pakaian sangat buruk. Apabila sampai, pengawal menghalangnya. "Hei, orang miskin tak dijemput makan di sini." Abu Nawas pun pulang ke rumah, lalu menukar pakaian cantik dan mahal. Kemudian dia kembali ke istana. Kali ini, pengawal tunduk hormat dan terus membenarkannya masuk. Abu Nawas duduk di meja hidangan. Tetapi peliknya, dia menyumbat makanan ke dalam lengan bajunya. Orang sekeliling hairan lalu bertanya, "Abu Nawas, kenapa kamu buat begitu?" Abu Nawas menjawab dengan selamba, "Makanlah wahai bajuku, sebab baju yang dijemput bukan aku." Semua orang terdiam. Raja tersenyum malu, sedar akan kesilapannya. Pengajarannya, jangan nilai manusia dari rupa luar. Jangan lupa subscribe, like, dan share supaya Anda tidak terlepas video-video menarik yang seterusnya. Dikisahkan pada suatu ketika, sekumpulan penduduk Baghdad berkumpul di hadapan istana Khalifah Harun al-Rashid. Sebahagian daripada mereka menjerit-jerit dan mendesak agar Abu Nawas ditangkap segera. Menurut kisah yang diceritakan dalam buku Kisah Lucu Kecerdasan Abu Nawas, susunan Sukma Hadi Wiyanto, kekecohan itu berpunca daripada sebuah kain rentang gergasi milik Abu Nawas yang dipasang di hadapan rumahnya. Pada kain rentang itu tertulis,
Dijual segera. Matahari Baghdad siapa cepat dia dapat bonus anak unta. Penduduk Baghdad menjadi panik dan berbisik-bisik sesama sendiri. Mereka pun takut dan keliru. Jika matahari Baghdad dijual, bagaimana mereka boleh hidup? Abu Nawas, adakah kamu benar-benar mahu menjual matahari? Tanya Khalifah Harun al-Rashid sambil memerhati orang ramai yang semakin memenuhi halaman istananya. Benar, wahai baginda, supaya kita boleh mengikut cara mereka menggunakan akal, jawab Abu Nawas dengan tenang. Apa maksudmu? Tanya Khalifah lagi. Begini, wahai baginda, tidakkah baginda gembira melihat infrastruktur Baghdad dibangunkan dengan hebat pada zaman pemerintahan baginda? Tidak kata baginda berbangga menjadi contoh kepada rakyat kerana sepanjang baginda memerintah, baginda tidak melakukan rasuah? Tidakkah baginda berasa puas kerana tidak mempertontonkan ketamakan dengan menguasai ratusan ribu hektar padang pasir, sedangkan baginda mampu melakukannya dengan kuasa yang ada di tangan baginda? Jelas Abu Nawas panjang lebar. Khalifah Harun al-Rashid kelihatan bingung lalu meminta Abu Nawas menjelaskan maksud sebenar kata-katanya. Abu Nawas, teruskan ke pokok persoalan. Jika baginda turun dan bertanya kepada orang ramai yang sedang berdemonstrasi itu, baginda akan mendengar jawapan mereka. Untuk apa membina infrastruktur? Infrastruktur tidak boleh dimakan. Jadi jalan-jalan yang licin dan cantik yang baginda bina, puluhan empangan yang baginda banggakan, lapangan terbang, landasan kereta api di Khorramabad, pasar-pasar di Kirkuk, semuanya dianggap sia-sia kerana tidak boleh dimakan, terang Abu Nawas. Khalifah Harun al-Rashid terdiam. Baginda berbangga kerana tidak melakukan rasuah, anak-anak baginda berniaga pisang goreng. Nah, itu pula yang membuat mereka marah dan cemburu. Bagi mereka, baginda sepatutnya rasuah, supaya mereka tidak perlu bersusah payah mencipta pelbagai tuduhan tidak masuk akal. Kononnya baginda keturunan Mongol, memusuhi para ulama, membiarkan parti Ba'ats yang telah diharamkan bangkit semula. Terlalu banyak tuduhan, wahai baginda. Lalu, apa kaitannya semua ini dengan menjual matahari? Tanya Khalifah Harun al-Rashid. Abu Nawas pun menjelaskan bahawa apa yang dianggap Khalifah sebagai kejayaan negara, bagi mereka hanyalah pembaziran dan beban. Mereka sudah terbiasa melihat dunia dalam kegelapan. Dalam ruang gelap, gadis cantik tidak kelihatan dan sebatang emas pun disangka besi. Namun jika mata mereka tidak melihat, bukankah telinga mereka masih boleh mendengar dan hati mereka masih boleh terbuka? Bagaimana mungkin mereka menuduh baginda memusuhi ulama sedangkan wakil baginda hari ini adalah seorang ulama besar? Jika mereka membenci baginda, mengapa mereka meninggalkan ulama yang dahulu mereka dakwa bela? Soal Khalifah. Abu Nawas menjawab, wahai baginda, begitulah nikmatnya melihat dunia dalam kegelapan sambil terbalik. Kita boleh menikmati apa yang mereka nikmati selama ini. Tidakkah baginda letih berfikir secara rasional? Khalifah Harun al-Rashid kembali terdiam, sementara Abu Nawas meneruskan. Percayalah, wahai baginda, hanya dengan melihat segala-galanya dalam kegelapan, barulah baginda faham mengapa bagi mereka infrastruktur megah, pembangunan yang menyeluruh di kawasan tertinggal, semuanya dianggap tidak berguna kerana tidak boleh dimakan. Jangan pula baginda berkata, infrastruktur memang tidak boleh dimakan, tetapi dengannya kita lebih mudah mencari rezeki. Kerana itu adalah cara berfikir yang rasional dan normal, wahai paduka. Orang ramai di hadapan istana semakin ramai. Khalifah Harun al-Rashid masih diam, lalu mengangguk perlahan seolah-olah membenarkan kata-kata Abu Nawas. Jadi, adakah boleh saya menjual matahari? Tanya Abu Nawas. Kisah ini menggambarkan Abu Nawas sebagai seorang yang cerdas, berani dan prihatin. Impian tidak akan menjadi kenyataan hanya dengan keajaiban. Ia memerlukan keringat, keazaman yang kuat, dan kerja keras untuk direalisasikan. Suatu hari Khalifah Harun al-Rashid bertanya kepada Abu Nawas, wahai Abu Nawas, apakah perkara paling berharga dalam hidup manusia? Sebahagian orang menjawab, emas. Sebahagian lagi berkata, kedudukan. Abu Nawas diam seketika lalu menjawab, ilmu dan akhlak, wahai Amirul Mukminin. Khalifah bertanya lagi, mengapa bukan harta? Abu Nawas menjawab dengan lembut, harta jika hilang boleh dicari. Ilmu jika hilang, manusia hilang arah. Akhlak jika rosak, hidup menjadi celaka. Seluruh istana terdiam. Abu Nawas menyambung, orang berilmu tahu apa yang perlu dikejar.
Orang berakhlak tahu apa yang perlu dijaga. Khalifah mengangguk lalu berkata, kata-katamu pendek, tetapi dalam maknanya. Pengajaran muda 1. Jangan kejar harta sampai lupa akhlak 2. Ilmu membimbing, akhlak melindungi 3. Hidup ini bukan tentang siapa paling kaya, tetapi siapa paling bermanfaat. Sabat suatu malam, Abu Nawas termenung sendirian di rumahnya. Dia teringat akan dosa-dosanya yang lalu. Aduh, kalau malaikat mungkar dan nakir datang menyoal aku di kubur nanti, apakah aku mampu menjawab? Getus hati Abu Nawas. Lalu timbul satu akal licik dalam pikirannya. Keesokan harinya, Abu Nawas menggali lubang kecil di belakang rumahnya, lalu dia masuk ke dalam lubang itu dan menutup badannya dengan kain kafan, seolah-olah dia sudah meninggal dunia. Tidak lama kemudian, 2 malaikat datang. Dengan suara yang menggetarkan, malaikat bertanya, siapakah Tuhanmu? Abu Nawas diam. Malaikat mengulangi soalan, siapakah Tuhanmu? Abu Nawas masih diam, malah berpura-pura kaku seperti mayat. Malaikat berbisik sesama sendiri, dia ini belum mati sepenuhnya, roh masih di dunia. Lalu malaikat pun pergi, Abu Nawas segera bangun dan ketawa kecil. Haha, berjaya aku memperdaya malaikat. Namun belum sempat dia melangkah jauh. Terdengar satu suara yang sangat tegas. Wahai Abu Nawas, malaikat tidak dapat ditipu, yang kamu tipu hanyalah dirimu sendiri. Abu Nawas terdiam, tubuhnya menggigil. Dia sadar, kecerdikan tanpa taubat hanyalah kesombongan. Sejak hari itu, Abu Nawas benar-benar berubah, memperbanyakkan ibadah dan meninggalkan tipu dayanya. Pengajaran, kecerdikan tanpa iman membawa kepada kesesatan, taubat tidak boleh ditangguh, kematian dan alam akhirat tidak boleh dipermainkan. Pada suatu hari di kota Baghdad, Khalifah Harun al-Rashid murka besar. Abu Nawas sekali lagi dituduh menghina pemerintah karena kata-katanya yang tajam dan jenaka yang keterlaluan. Dengan wajah tegang, Khalifah memerintahkan, wahai Abu Nawas, kali ini tiada lagi ampun. Esok pagi kamu akan dihukum mati. Abu Nawas dibawa ke penjara. Namun anehnya, dia tidak menangis, tidak merayu, malah tersenyum sendirian. Pada malam terakhir sebelum hukuman, pengawal bertanya dengan hairan, Abu Nawas, esok kamu akan mati. Mengapa kamu masih boleh tersenyum? Abu Nawas menjawab, kenapa aku harus bersedih? Yang mati esok bukan aku, tapi penjara ini. Pengawal terkejut. Apa maksudmu? Esok Khalifah sendiri akan bebaskan aku. Pengawal hanya menggeleng kepala, menganggap Abu Nawas sudah hilang akal. Keesokan paginya orang ramai berkumpul menyaksikan hukuman mati. Abu Nawas dibawa ke hadapan Khalifah. Sebelum hukuman dilaksanakan, Abu Nawas bersuara dengan tenang. Wahai Khalifah yang adil, sebelum aku mati, izinkan aku bertanya satu soalan. Khalifah berkata, katakan. Abu Nawas bertanya, jika seseorang dijatuhi hukuman mati, adakah dia akan masuk surga atau neraka? Khalifah berfikir sejenak. Itu urusan Allah. Abu Nawas menyambung, jika begitu mengapa Khalifah begitu tergesa-gesa menghantarku kepada urusan Allah? Bukankah lebih baik aku hidup supaya Khalifah terus mendapat pahala kerana memaafkan? Orang ramai terdiam. Khalifah memandang Abu Nawas lama-lama, kemudian tersenyum. Demi Allah, lidahmu lebih tajam daripada pedang. Khalifah lalu berkata dengan lantang, aku ampunkan kamu, Abu Nawas. Pergilah, tetapi jangan ulangi lagi perbuatanmu. Abu Nawas sujud syukur. Terima kasih, wahai Khalifah. Hari ini aku belajar pengampunan lebih berat nilainya daripada hukuman. Orang ramai bersorak kecil dan Abu Nawas pulang dengan selamat. Bukan kerana kekuatan, tetapi kerana kecerdikan dan kebijaksanaan kata-kata. Pengajaran, kadang-kadang akal dan adab lebih kuat daripada hukuman. Orang bijak tahu bila perlu bergurau dan bila perlu berkata benar. Pada suatu hari di Baghdad, Abu Nawas sengaja membuat kecoh di pasar. Dia bercakap lantang, mengkritik keadaan sekeliling sehingga orang ramai marah. Akhirnya, pengawal datang dan menangkapnya. Abu Nawas, kamu mengganggu ketentraman. Ikut kami ke penjara. Abu Nawas tersenyum. Alhamdulillah, akhirnya aku dijemput ke tempat yang aku cari. Pengawal terpinga-pinga. Di dalam penjara, Abu Nawas tidak seperti banduan lain. Dia makan dengan tenang, tidur lena, dan sentiasa tersenyum. Seorang banduan bertanya, kita semua sedih di sini. Mengapa kamu kelihatan gembira? Abu Nawas menjawab, di luar penjara aku lapar dan dikejar hutang. Nah, sini aku makan percuma dan tidur selamat. Bukankah ini untung? Banduan terdiam.
Beberapa hari kemudian, Khalifah Harun al-Rashid melawat penjara. Dia hairan melihat Abu Nawas ketawa bersama banduan lain. "Wahai Abu Nawas, adakah penjara ini tempat bersukaria bagimu?" Abu Nawas berkata, "Wahai Khalifah, penjara ini mengajar aku satu perkara. Orang miskin di luar hidup lebih sempit daripada orang bersalah di dalam." Khalifah tersentak mendengar kata-kata itu. Khalifah kemudian memerintahkan Abu Nawas dibebaskan dan diberi sedikit hadiah. "Pergilah, kata-katamu membuka mata beta." Abu Nawas tunduk hormat. "Kadang-kadang, wahai Khalifah, orang masuk penjara bukan kerana jahatnya, tetapi ini kerana hidup di luar terlalu menghimpit. Hidup bukan sekadar bebas atau terkurung, tetapi tentang keadilan, rezeki dan kebijaksanaan melihat keadaan manusia." Pada suatu hari, Khalifah Harun al-Rashid mengadakan majlis perdebatan di istana. Para cendekiawan, menteri dan ulama berkumpul bagi menguji kecerdikan akal. Abu Nawas turut dipanggil menghadap. Dengan nada mencabar, Khalifah bertanya, "Wahai Abu Nawas, siapakah manusia paling bodoh di dunia ini?" Orang ramai terkejut. Abu Nawas tunduk sebentar, lalu tersenyum. "Orang paling bodoh ialah orang yang mengetahui kebenaran, tetapi tetap memilih kesalahan." Suasana menjadi senyap. Khalifah menyambung, "Jika begitu, siapakah manusia paling bijak?" Abu Nawas menjawab, "Orang yang mengakui kesilapannya walaupun dia berkuasa." Menteri-menteri saling berpandangan. Khalifah tidak puas hati. Jika raja membuat kesilapan, adakah rakyat berhak menegurnya? Abu Nawas mengangkat wajah dengan tenang. Raja seperti bayangan. Jika tongkatnya bengkok, bayangan juga bengkok. Jika raja lurus, rakyat akan mengikut lurus. Istana menjadi sunyi. Khalifah termenung lama, lalu ketawa kecil. "Wahai Abu Nawas, kamu menang perdebatan ini. Lidahmu tajam tetapi penuh hikmah." Abu Nawas tunduk hormat. "Beta tidak menang, wahai Khalifah. Yang menang ialah kebenaran." Khalifah mengangguk dan menghadiahkan Abu Nawas emas serta kebebasan bersuara. Kebijaksanaan bukan pada siapa yang berkuasa, tetapi pada siapa yang berani berkata benar dengan adab. Jangan lupa subscribe, like dan share supaya Anda tidak terlepas video-video menarik yang seterusnya.